Terima kasih banyak. Hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama dengan rakan-rakan mantan SU MPN dan mantan Timbalan Pengurusi PKR Sabah, mantan Ketua Cabang Kota Merudu, pegawai khas kepada Ketua Menteri Sazali Donald, rakan lama saya, dan juga mantan calon Parlimen KB, mantan Ketua Cabang dan ahli MPN Sabah, Humphrey Luaran, mantan ahli MP PKR, mantan calon Ketua Cabang Tuaran, J.D. James, mantan Ketua Penerangan Cabang Kota Merudu, ya, and then Landui kan? Landuin, mantan Timbalan Ketua Cabang Kota Merudu dan Ketua Penyelaras Tandik, Linda Ibrok. Si Linda? Oh, tidak ada. And then Maralu Binju, mantan EJK bahagian Kota Merudu, Ketua Ranting, Joni Metunggun. Joni. Hari ini kita berkesempatan dengan rakan-rakan kita di peringkat Negeri Sabah bersekali dengan rakan lama saya, Sazali, dan beliau telah bertemu dengan saya saya ingat beberapa 2 minggu yang lalu, dan kita bincang dan keinginan beliau untuk ingin bersama-sama untuk memastikan supaya agenda dan juga hasrat rakyat Sabah untuk ingin bersama supaya dapat disatukan suara rakyat Sabah untuk mempertahankan hak mereka yang termaktub dalam Perjanjian 63 dan juga Perlembagaan Negeri Sabah yang ada. Jadi ini merupakan satu ruang peluang, bukan hanya kita dapat menyatukan masyarakat, bukan hanya berbagai kaum yang ada, berbagai anutan agama. Kena pilihan raya pada kali ini, kita nakkan supaya ketetapan dan keputusan rakyat Sabah menentukan masa depan mereka. Hala tuju mereka ke arah mana untuk memastikan supaya Sabah ini dapat dimajukan dan dibangunkan. Dan mereka di antara tokoh-tokoh politik yang dah lama berkecimpung dalam arena politik, mereka juga mempunyai pengalaman, dan saya yakin dan saya percaya bahawa sumbangan mereka untuk usaha menyatukan perpaduan rakyat di bumi Sabah ini, wilayah Sabah, akan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Dan ini tidaklah salah kerana saya selaku mantan Menteri Perpaduan Persekutuan Malaysia. Waktu itu saya bertugas bagaimana untuk langkah-langkah bukan hanya menggubal rang undang-undang dasar-dasar yang ada, tapi melakukan kegiatan-kegiatan event untuk menggalakkan supaya bagaimana perayaan, contohnya Hari Raya Christmas, Hari Raya Haji, Raya Puasa dan juga Tahun Baru Cina di Bali dirayakan bersama oleh rakyat Malaysia, oleh kerana kita mempunyai berbagai kaum dan kepercayaan yang ada. Dan saya yakin langkah yang dilakukan oleh pihak rakyat Sabah pada hari ini di bumi Sabah dalam pilihan raya menyatukan satu langkah yang harus diterima baik oleh semua pihak, ya, untuk memastikan ianya menjadi kenyataan. Dan tujuan kita, oleh kerana kita sedar dan tahu di peringkat nasional memang kita sokong siapa saja di kerajaan di pusat. Di peringkat negeri Sabah kami ingin untuk mentadbir masa depan kami, oleh kerana kita yakin seperti apa yang termaktub dalam Perjanjian 63, kita lepaskan diri kita daripada belenggu penjajahan British untuk ingin mencorak warna bagaimana kehidupan rakyat Sabah di Sabah pada masa yang mendatang. Malangnya kita sedar dan tahu keadaan kita pada hari ini agak membimbangkan, bukan hanya dari segi pengangguran, bukan hanya dari segi kemiskinan, bukan hanya dari segi prasarana yang tidak mencukupi, tapi kita sedar dan tahu bahawa langkah yang boleh mengatasi masalah ini ialah kepaduan, kesatuan rakyat yang ada, seperti apa yang berlaku di wilayah jiran kita Sarawak contohnya. Mereka mampu memajukan, membangunkan wilayah mereka oleh kerana ada kepaduan, ada kesatuan. Tidak salah bagi kita seperti apa yang dibangkitkan oleh bangsa Johor, suara Johor. Seperti begitu juga dibangkitkan oleh pihak negeri Kelantan. Mereka perintah oleh PAS hampir 40 tahun, 50 tahun. Jadi di Sabah juga pernah ditadbir oleh satu parti, contohnya Berjaya 10 tahun. PBS juga 10 tahun. Ya, tidak ada komponen, tidak ada gabungan-gabungan yang ada. Cuma kita ingin bergabung dengan rakyat di peringkat akar umbi.
Razali, yang seorang berpengalaman, pengetahuan dalam bidang bukan hanya pengurusan, dari segi politiknya juga orang lama, bukan saya kenal semalam. Dan beliau merupakan bekas timbalan pengurusi perhubungan PKR dan juga membantu kerajaan, mantan pegawai khas kepada ketua menteri yang ada. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada beliau pada hari ini. Kita bersama-sama dalam satu landasan untuk membolehkan penyatuan rakyat Sabah, tidak mengira bangsanya, tidak mengira agamanya, akan dapat kita jayakan dalam pilihan raya pada kali ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita boleh jelaskan apa yang membuat kita keputusan untuk... Boleh mula? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih banyak kepada Presiden Datuk Seri Shafiq Apdal, Presiden Warisan, kerana sudi menerima kami berada dalam pejabatnya. Oke, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan sahabat-sahabat saya yang pada masa ini ataupun pada hari ini bersama dengan saya. Pertama sekali yaitu mantan calon Parlimen Kuta Belud, Cikgu Madili. Cikgu. Lepas tu bekas Ketua Cabang Libaran, Hamsali. Lepas itu calon Ketua Cabang bekas mantan calon Ketua Cabang Tuaran, Hampri Luaran. Mana Hampri itu? Dia ini seorang peguam. Dan izinkan saya juga memperkenalkan bekas timbalan Ketua Cabang Kuta Merudu, Saudara LP. Dia pengamal media ini, media massa, ini aktif di FB. Dan Saudara JD, mantan Ketua Penerangan Kuta Merudu, dan dia juga seorang peguam. Sama-sama dengan saya lah di guaman saya. Kemudian ahli jawatan kuasa, mantan ahli jawatan kuasa dan ketua-ketua ranting di Kuta Merudu. Dan Ledui ini dia ketua DUN Penyelaras Tandik. Oke ya. Saya terlebih dahulu saya mengucap berbanyak terima kasih kepada PM ataupun Pendikata Parti Keadilan Rakyat karena telah memberi ruang kepada saya, memberi peluang kepada saya untuk menjawat jawatan-jawatan penting dalam PKR. Dan tidak eloklah kalau kita tinggalkan suatu parti, lepas itu kita injak-injak lepas kita keluar dari parti itu. Tidak boleh. Dan memang saya mengakui daripada di sana saya dapat pelajaran banyak sewaktu saya bertugas di payung Parti Keadilan Rakyat. Walau bagaimanapun, sampai sudah masanya untuk kita, untuk saya dengan rakan-rakan saya, dia mesti mencari suatu bilik yang bersih. Bukan hanya bersih daripada luar, dari dalam pun bersih. Jadi kamu faham maksud saya itu. Segala-galanya bersih. Berbanding dengan sahabat-sahabat kita yang di Sabah sana. Itu yang saya maksudkan. Walau bagaimanapun, saya izinkan saya untuk sedikit. Mungkin insya Allah saya akan buat jelajah bersama dengan saudara-saudara saya untuk jelajah inilah Sabah punya dengan keizinan Presiden Patilah Datuk Seri Shafiq Apdal. Dan pada hari ini juga kami dan insya Allah di sahabat-sahabat saya yang lain di luar sana akan menyusul dan ramai. Kita akan isytiharkan pada hari ini untuk keluar daripada Parti Keadilan Rakyat. Itu yang paling penting hari ini. Dan pada masa sama kita akan menyertai Parti Warisan Sabah. Secara ringkas, keahlian PKR di Sabah, sebab kebetulan juga saya adalah bekas ataupun mantan setiausaha PKR Sabah, keseluruhan, betulkan saya kalau tersilap, 150.000 keahlian PKR di Sabah. Yang data yang saya pegang, walau bagaimanapun saya rasa tidak sampai separuh yang masih aktif, yang lainnya memang tidak aktif sudah, ataupun memang bukan dalam PKR sudah. Sebab kenapa?
Dan kenapa kita join ataupun join dengan warisan? Banyak sebab. Namun izinkan saya, tidak ada masa untuk saya katakan satu-satu kenapa kita join dengan warisan. Tapi bagi saya secara pribadi dan bersama dengan kawan-kawan saya, sebab utama saya nampak warisan ini adalah satu-satu parti yang bersama selera dengan saya, dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Apa dia? Saya nampak sampai hari ini warisan adalah satu-satu parti yang bertanding 73 dan betul-betul bukan hanya dapat dilihat tapi dari segi perbuatan untuk pelaksanaan ME 63 itu yang paling penting. Berbanding dengan sahabat-sahabat kita yang di sebelah sana, dia hanya retorik bercakap tapi tidak serupa bikin. Warisan saya nampak betul-betul untuk menjaga dan untuk kesatuan rakyat Sabah, itu yang paling penting. Oke, mungkin kawan-kawan saya lain mungkin ada bagi pendapat ataupun pandangan. Bagi saya tidak, saya biasa daripada waktu saya memimpin setiausaha pikir sebabpun saya tidak menghalang. Jadi mungkin ada di antara mereka yang boleh bercakap. Ada tak di antara kamu yang bercakap? Cikgu Dili? Ada. Oke, saya sangat terharu dengan sambutan-sambutan sahabat saya yang lama dalam warisan ini pun. Kalau 2018 memang kita warisan plus masa itu, dan saya bertanding 2 kali, 2018 dan 2020 dan presiden parti ini 2 kali saya bertanding, 2018 dan 2020. Dan saya nampak kepimpinan presiden parti warisan ini cukup baik. Saya jangka dalam 2 tahun saja, dan saya boleh rasa kemajuan yang beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan, dia bukan bercakap tapi tidak serupa bikin. Yang saya nampak ini kita punya presiden nih, presiden warisan ini. Dan saya lupa tadi, Daryl, thank you. Saya nampak tadi dengan ini Datu Jauzan. Jadi lepas ini insya Allah dengan keizin presiden kita akan menjalah-jalah. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Kalau ada soalan boleh soal lah. Kalau ada soalan, ini question can be asked. I try my best to answer if possible. Is there any reason, any other reason that you're disgruntled with the party and then which has prompted your decision? What you mean? Macam ada yang menyebabkan sebab kita tidak puas hati dengan PR and that's why you are... Terima kasih banyak, soalan bagus tuh. Sebenarnya dalam PKR ini bagus. Saya dalam PKR saya mengambil masa dengan bersama kawan saya ini bukan untuk setahun 2 tahun untuk memikirkan sehingga pada hari ini apa yang kita buat. Saya tidak adil bagi PKR kalau saya cakap PKR tidak baik. Dia baik. Dan sekarang ini pun warisan masih lagi kerjasama ataupun support kepada kerajaan perpaduan, betul masih lagi ini kerajaan pilihan raya negeri. Cuma yang saya tidak begitu puas hati dengan sahabat-sahabat saya lain, dan ini saya rasa ini mungkin semua setuju, ini pilihan raya negeri bah. Ini yang dalam hati saya, pilihan raya negeri. Sepatutnya pilihan raya negeri, parti-parti ataupun ahli-ahli pikir yang dari Sabarang itu tak perlu datang di sini berkampung. Biarkan kita berlawan sama-sama kita. Yang baik. Ada masalahnya dari sana turun di sini, dan saya nampak sekali, saya minta maaf PM, mungkin kalau saya silap, dia keputusan mahkamah itu yang 40% tuh hasil Sabah yang bersih itu, saya terbaca dia PM Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia macam dia keliru keputusan mahkamah. Apabila dia mengatakan keliru keputusan mahkamah itu, saya rasa macam tidak begitu sesuai sudah sebagai seorang pengamal undang-undang lah. Itu salah satu. Jadi apabila saya refleks balik kepada warisan ini dia continuously daripada dulu. Dan izinkan saya slide sedikit lah. Kadang-kadang saya baca itu FB warisan PTI. Ada banyak mengatakan begitu. Sebenarnya dia bukanlah banyak lah, dia segelintir saja untuk kepentingan politik.
Dia, sedangkan Tan Sri Richard Melanjo sendiri pun pernah mengatakan warisan ini, dia bilang kalau PTI, dia bilang tidak mungkin dia akan bagi tanah kepada orang-orang rakyat Sabah dan berlaku di Keningau. Betul atau tidak? Ya, waktu 2 tahun memerintah, saya tahu Presiden warisan banyak bagi tanah kepada orang-orang kampung berbanding dengan yang ada sekarang. Jadi itu asas yang saya ambil kenapa beralih angin. Saya mau beralih angin sebab yang lama itu bukan tidak baik, tapi saya mau bilik yang lebih bersih daripada yang lama. Jadi itu adalah jawaban yang Puan tanya tadi. Satu lagi, kemarin Datuk Iwan sudah mengatakan dia mau letak jawatan, so nampaknya dia akan keluar dari itu. Dan Tuan sendiri pun cakap akan lebih banyak lagi keluarkan. So ada pendapat Tuan, ada kami akan memulakan satu macam pergerakan lah. So, begini, sebenarnya Datuk Iwan itu dia letak jawatan itu berkisar kepada dia punya komitmen ataupun pendirian dia, dia punya kepribadian berkisar dengan keputusan mahkamah yang dia beritahu kalau dirayu dia akan letak jawatan lah. Biarpun tidak, kita tahu sekarang tiada rayuan, tapi kita kena faham dalam segi undang-undang, biarpun habis tempo itu rayuan, dia boleh simakan kehakiman. Jadi saya takut nih, lepas saja habis pilihan raya, jadi dia simak, biarpun habis tempo yang ditetapkan undang-undang, 30 hari kan, 60 hari ya, 30 hari kah? Lepas 30 hari, kita takut, lepas pilihan raya, dia simak, boleh, di mana kalau undang-undang, boleh disimak. Saya rasa ada penelitian undang-undang kita di sini yang warisan punya ini, Centek Ming. Apabila dirayu masalahnya, jadi kita sudah kena tipu. Jadi berkaitan dengan si Iwan ini sebenarnya ini juga saya katakan ini gimmick politik juga lah kalau ikut betul bagi saya. Dia pun mau juga orang-orang yang mau menang, dan saya maklumkan saya ulang balik saya reverse balik yang jawaban tadi itu. Yang kamu soalan pertama, sebenarnya saya adalah orang yang lantang mengkritik kenapa PKR tidak dapat pengurusi PH Sabah. Saya adalah orang yang mengkritik, mengherankan dengan saya, 100.000 kita punya keahlian, tapi yang APKO ini baru masuk, tapi saya sudah pengurusi. Tapi sehingga pada yang last minute baru diumumkan, itu pun tidak begitu clear yang pengurusi sebenarnya adalah Iwan. Jadi dia tidak layak memimpin parti sebenarnya untuk yang begitu besar dipimpinnya PKR, tapi masalah dia kepimpinan PKR dari negeri pun tidak begitu serius. Saya tidak cakap yang kita tidak serius, saya pun ada di sana, tapi sokongan itu kurang, sokongan dari moral segala-galanya. Itu saja. Terima kasih. Serah borang. Oke.